Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sadaqah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadhil Tuan Imam Mursi kuliah Fadil Tuan Haji Ja'far, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada 22 Rejab sama dengan 21 Mei ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk sama-sama kita mengisi, orang katakan buang di antara maghrib dan isya, untuk sama-sama kita mendengar naqalan ataupun kalam daripada para alim ulama kita, insya-Allah. Sebenarnya saya pun ada kuliah tempat lain ni, tapi Tuan Haji Ja'far dia kelas ini, susah juga, tapi kita aturlah, insya-Allah. Saya suruh member yang lain tu cover kuliah saya tempat lain, saya cover sini, insya-Allah. Sebab bukan selalu datang sini kan, enggak ada baru saya datang sini kan. InsyaAllah tak ada masalah. Islam ni fleksibel, al-muruna, katakan anjal, kita boleh atur, tak ada masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membentangkan memandangkan dia pun program atau kuliah top-up saja, katakan kuliah pengisian. Jadi seperti biasa saya akan mensyarahkan permasalahan fikrah sajalah secara umum. Kalau nak fiqah, tunggu minggu depan Ustaz Asmat. Kalau nak sirah, tunggu minggu depan kan? Ustaz lain. Kalau nak tafsir, tunggu minggu depan Ustaz Alias Sulung. Kalau nak faraid, tunggu minggu depan Ustaz Zaid. Ustaz-ustaz semua tu tunggu minggu depan yang fokus, yang khusus, yang takhasus. Adapun kalau saya ni Quran ni al-umum saja, al-umumi, umum saja lah. InsyaAllah hari ini kita akan bincang sikit sebanyak berkaitan tentang khasaisul Islam ataupun mahasinul Islam, ataupun dalam istilah bahasa Melayunya ciri-ciri Islam. Ciri-ciri Islam, yang mana ciri-ciri ini tidak ada pada agama lain. Sebab apa? Sebab kita akan bincang kemudian, insya-Allah. Tuan-tuan, saya ambil buku ni, saya ambil kalam ni daripada seorang ulama besar, seorang dan juga tokoh gerakan Islam di Malaysia ni, yang berasal daripada Terengganu, Tuan Nurul Haji Abdul Ghani Awang. Beliau merupakan tuan guru yang terlibat secara langsung dalam peperangan, bukan peperangan, strategi dakwah di tanah Arab. Contohnya isu Syria, di antara tokoh yang terlibat dalam perbincangan bersama Syiah supaya jangan berperang, tapi perang juga, mau macam mana? Begitu juga beliau terlibat secara langsung dalam peperangan di Afghanistan. Orang hebat ni. Beliau menyambung khutbah daripada bapa beliau sendiri di masjid di Terengganu tu, dan beliau seorang keturunan ulama lah. Beliau masuk ke Madinah, ke Universiti Madinah. Di Malaysia ni kalau kita nak tahu orang yang masuk ke Universiti Madinah ni tak sampai 20 orang. Sebab nak masuk ke Universiti Madinah kena bijak, hebat orang ni. Kalau Al-Azhar tu dia tak berapa nak ketat, tapi kalau Universiti Madinah ni dia ketat, dia ada tengku-duga lagi. Sebab di sana semua disambut, balik-balik dia dapat duit lagi. Bisyarah saya banyak daripada sana 2-3 orang, dan beliau ni antara salah seorang pelajar Malaysia yang dulunya sekitar tahun 1960-an belajar di sana 70-an, kemudian menyambung master di Al-Azhar. Nak sambung master Al-Azhar bukan macam master di Malaysia, susah nak habiskan ijazah pun ada sampai 8 tahun. Ulang balik. Beliau sebaris dengan Tuan Guru Haruddin, seorang yang alim, yang kalau mereka datang ke Tawau ni, jangan sia-siakan masa bersama dengan mereka lah, orang alim ni, tuan-tuan. Dan beliau pernah berjumpa dengan Sayyidina Umar dalam mimpi. Memang Sayyidina Umar syukurlah sebab ulama. Kalau kita yang tikam nama ekor ni, tiba-tiba jumpa Sayyidina Umar, boleh juga, tapi tengok dulu wataknya. Kalau seluar pendek gitu, oh ini bukan Sayyidina Umar ni, ini Sayyidina seluar pendek ini. Nampak? Dan pensyarah saya pernah kata dalam satu kelas tasawuf masa saya belajar di Pahang dulu,
Ini karakter beliau lah. Ya. Dia kata ada seorang ulama ni yang bukan kita nak puja ulama, tapi Allah Ta'ala angkat ulama ni. Ya. Sebab ulama warasatul anbiya, ulama ni pewaris Nabi. La nabiyyu ba'di, Nabi kata tak ada lagi Nabi selepas aku. Dia mengaku Nabi itu semua kurang waras itu. Buat beda jam rambutan lah sebelum menyesatkan orang ramai. Tuan-tuan, ada seorang ulama ni, dia bicara saya ni seorang tokoh tasawuf. Dia kalau datang dia semua senyap. Ada setengah bicara tu, ada setengah tuan guru tu kena jerit dulu, diam, kalau diam dia tidak. Lalu siap, orang semua senyap. Katanya dia ada aura seorang yang menjaga ibadah lah. Tuan, manusia agak segan dengan dia. Nama maksiat pun kena tapuk-tapuk, bukan depan matanya. Dia kata ada seorang ulama ni yang gambarnya dikencingkan oleh seorang nakalah. Kemudian kemudian kemaluannya itu bekam. Mula bengkak. Obat sana, obat sini, obat sana, obat sini tak boleh. Lastly, ada beberapa orang kenalan yang kenal kepada keluarga beliau ni pergi minta maaf dengan tuan guru tu. InsyaAllah boleh jadi surutlah bengkak tu. Dan memang dia minta maaf dan bengkaknya surut. Katanya ni ulama tu kan. Lepas tu kita kalau nak maki ulama ni kena fikir banyak-banyak lah. Kita ahli patah pun tak selesai lagi. Kan? Mandi wajib pun tak selesai lagi. Kan? Mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunatnya. Kan? Mana katakan, mana adab dan sebagainya. Kan? Dan buku ni tak ada di sini. Sebab tak ada di sinilah saya syarahkan buku ni. Bukunya Fikrah Harakah dan Daulah. Satu buku yang cukup baik. Ini sebenarnya himpunan peta kerja beliau. Pementangan di Turki, pementangan di Istanbul, pementangan di Afghanistan, pementangan Indonesia, di persidangan-persidangan pemimpin tokoh-tokoh Islam seluruh dunia. Dan beliau secara direct menjadi anak murid kepada seorang tokoh ulama besar daripada Syria dan juga tokoh gerakan Islam, yaitu Said Hawa. Said Hawa ni seorang tokoh sufi haraki. Dia sufi, dia berjuang. Dia bertasbih, dia berjuang. Itu seorang ulama. Dia antara yang direct secara katakan secara talaki belajar ilmu daripada beliau. Kan? Hebatlah orang yang tinggal di tanah Arab ni kalau tak jadi ulama sia-sia, bersia-sia lah. Macam rugilah. Sebab di tanah Arab ni banyak lagi ulama yang masih hidup. Syekh Wahbah Zuhaili, kan? Dr. Ali Jumaah, banyak lagi lah ulama-ulama yang masih hidup, kan? Yang mana ni mereka ni mewarisi, mau katakan khazanah Islam. Di tanah Arab, tanah Melayu, Asia Tenggara ada juga, tapi tak berapa nak banyak lah. Dan salah seorang ulama yang ditiraf di Asia Tenggara ni dan di dunia adalah Tuan Guru ni lah. Dia banyak buku, tuan-tuan. Saya banyak buku beliau. Buku-buku Tuan Guru lain pun kita baca juga, dan buku beliau pun banyak. Antara buku beliau yang terbaru Tafsir Al-Kahfi yang diterbitkan oleh terbitan daripada Semenanjung. Tafsir Al-Kahfi yang membincangkan tentang akidah, tentang perjuangan mempertahankan akidah. Beliau banyak terlibat dalam gerakan Islam dan beliau banyak terlibat dalam katakan dalam pimpin masyarakat untuk kembali kepada Islam. Ya? Banyak pemikiran beliau sangat tajam lah. Syekh Qardawi sentiasa berjumpa dengan beliau berbincang tentang masalah umat. Syekh Qardawi, bukan Pakcik Qardawi belakang rumah kita tu. Syekh Qardawi belakang rumah kita tu, itu lain. Itu jual kuih kali atau jual air. Syekh Qardawi ni ulama besar pun tuan. Bukan mana-mana. Beliau sentiasa jumpa, kalau ada masa setiap tahun dia ke tanah Arab, Syekh Qardawi ke sini, dia akan pergi ke pejabat Tuan Guru ni untuk bincang tentang masalah umat. Hebat tuan-tuan, kan? Dan nama beliau ni antara nama yang ditakuti oleh United States, Amerika Syarikat, list lah. Kalau ditakuti tu memang orang hebat lah. Memang orang yang diguruni oleh musuh. Aizzatil alal mu'minin, azillatil alal mu'minin, aizzatil alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im. Allah Ta'ala kata mereka ni akan menjadi izzah kepada Islam sehingga akan ditakuti oleh musuh Islam. Wala yakhafuna lawmata la'im. Dan mereka ni tidak takut dengan cercaan. Syekh Qardawi antaranya. Syekh Qardawi berapa tahun dihalau daripada Mesir. Seorang lagi tokoh tafsir masih hidup, Muhammad Ali As-Sabuni.
seorang ulama Syria yang hampir 50 tahun dihalau daripada Syria. Sebab dia ni seorang ulama yang boleh membangkitkan kebangkitan umat di Syria. Tengok apa jadi pada Syria. Bila dia halau ulama, habis Syria. Jadi padam terus, hancur sana, bunuh sini. Sebab apa? Sebab mereka ni menghalau ulama-ulama. Sebab tu kita ni kalau kita kecam dengan ulama, tunggu balasan Allah Ta'ala. Ada tu. Kurang-kurang kita jahilah, bodoh tak tentu pasal. Sebab apa? Sebab kita tak ikut ulama. Bila tak ikut ulama, kita akan jadi pengikut kepada orang-orang yang sesat dan sebagainya. Disebut di sini khasaisul Islam. Saya sebutlah tuan-tuan, saya nakal saja kerana mengajar ni. Nak mengajar panggil ustaz lain. Islam sebagai agama fitrah dia kata di sini, kan? Islam sebagai agama fitrah. Kullu bani Adam, setiap daripada anak bani Adam ni yuladun al-fitr, kan? Fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Islam lah. Pulanglah kepada mak bapaknya, sama ada dia nak corakkan dengan Islam, dengan Yahudi, Nasara, Majusi. Sebab itulah bila sebelum Islam datang ke dunia ni dibangunkan dengan beberapa tamadun. Antaranya tamadun Rom, tamadun Hindu, tamadun Parsi. Nampak macam hebat tamadun, sebenarnya mereka tak hebat. Teruk. Kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah, Dr. Ali Muhammad Sya'labi, seorang tokoh sejarah Islam, dia mengatakan, saya menyimpulkan kalam-kalam beliau dalam kitab Muqaddimah Sirah beliau, bagaimana Islam tak datang, manusia walaupun disebut civilization, tamadun, tapi dalam tamadun itu dia merosakkan manusia. Sistem penghambaan, sistem penindasan. Kita rujuk saja tamadun Hindu, tamadun Indi, dia ada sistem kasta, kan? Yang hamba selama-lamanya. Ada makanan ada makanan yang diharamkan dimakan oleh orang-orang hamba. Kalau kita biasa ya, kek tu orang miskin ke gaya nak makan. Orang Melayu, kalau orang-orang Indi dia ada sistem. Dia ada Kshatriya, Priya, Sudra, gitulah lebih kurang. Susah juga nak sebutan ni. Tapi nak katanya dia ada kasta-kasta. Begitu juga dengan Taman Rom, mereka memerintah masyarakat. Walaupun dalam keadaan membangun, tapi masyarakatnya rusak. Kalau kita tengok Rom, dia ada Colosseum, yang setengah sudah Colosseum tu kalau kita buka image YouTube ke mana-mana ataupun web, dia ada satu image ataupun satu tamadun, tinggalan tamadun Rom. Namanya Colosseum. Kayak gitulah tempat di mana tempat manusia dijadikan sebagai pertunjukan. Siapa menang, dia macam bertubuh antara satu sama lain. Kalau kita tengok filem-filem sejarah, kan, orang-orang putih, orang katakan implementasi daripada filem tamadun Rom, macam 300 dan sebagainya yang pakai sepeda ya tu, tubuh tu, nampak? Dia akan bertubuh, dan itulah yang katakan vampir orang. Kalau zaman kita vampir orang coaster, umur 60 tahun pun nak juga naik, dah naik innalillah terus, nak juga dia naik 60 tahun naik roller coaster tu, kan. Zaman tamadun Rom lebih teruk vampirnya. Vampir macam mana? Manusia digalagakan, yang mati, yang menang dia jadikan bahan taruhan. Kalau sekarang kita bola sepak, tak sampai bunuh orang lagi. Adalah yang bunuh-bunuh tu yang agak lebih. Tapi zaman tu teruk. Sebab itulah bila Islam datang, benda ni diperangi. Sebab tu Sayyidina Umar dia memerangi tamadun Rom, sebab tamadunnya rusak. Dan kesimpulan daripada Dr. Sya'labi kata, bila Islam datang, Islam membawa kaedah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di kalangan kamu yang bertakwa. Bukan ada kasta, bukan perlu zalim dan sebagainya. Ini kehebatan Islam. Sebab itulah bila kita mengayati Islam, ciri-ciri yang saya akan sebutkan ni, kita akan kembali pada Islam yang sebenar. Sebab itu dia kata sini Islam penyelesaian masalah. 2 minggu lepas saya katakan, saya kuliah di sini, kuliah ganti. Islam bukan sekadar tasyri'. Islam bukan sekadar syariat. Islam adalah penyelesaian. Islam bukan sekadar perintah, Islam penyelesaian. Allah Ta'ala sebut, aqimis salata li zikri, fa'buduni, aqimis salata li zikri. Sembahyanglah kamu itu ingat aku. Allah Ta'ala tasyri'kan sembahyang. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila kamu sembahyang, kamu akan dicegah daripada perbuatan fahsya' dan munkar. Itu dia penyelesaian.
Sebab itulah Islam ni, jangan Islam bukan perintah, Islam ni penyelesaian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah. Allah Taala kata, kalau kamu ada masalah, benda ni selalu disebut. Sebab kita ni ada masalah, kita tambah masalah. Ada masalah, kita ambil penyelesaian ghairil Islam, selain daripada Islam. Kita tak selesai masalah, kita tambah masalah. Seperti yang saya sebutkan tuan-tuan. Ciri-ciri khasaisul Islam yang disebutkan oleh Tuan Guru ni. Dia kata sini di dalamnya terkandung istimewa yang tidak ada pada lain. Dia kata, di mana keseluruhan keistimewaan yang ada pada Islam itu tidak terhingga dan tidak termuat dalam kertas yang ringkas. Dia kata, padahal tebal ni. Dia kata ringkas, kata hebatnya ilmu Islam. Sebab tu bila tentara Tartar menghancurkan kerajaan Abbasiyah, dia jadikan buku-buku Islam ni jambatan untuk membunuh. Banyaknya buku Islam. Tapi kalau di tahun ni agak terhad buku Islam. Sebab nak tengok buku Islam tak banyak, hanya di Panika saja. Kalau kita pergi belah-belah Semenanjung, Masya Allah. Kalau belah Kelantan tu, macam besar macam komik tu, 2 kali ganda komik besar. Buku-buku kitab-kitab agama. Dia memudayakan orang membeli buku. Bukan beli saja, kena baca lah. Dia beli buku letak siap gitu, tak boleh kena baca. Cuma kita kena bincang, dia kata secara kasar, panduan untuk mencari gali lebih mendalam dan meyakinkan kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hebat ayat ni tuan-tuan. Kalau kita baca ayat ni, kita takkan carilah jalan lain selain daripada Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan Islam dalam diri kamu. Tu domir kepada Allah lah. Wa atmamtu alaikum. Allah ni kadang-kadang dia kata nahnu, kami, kadang-kadang dia kata tu, aku. Kami itu bukan mana Allah tu banyak. Kami nak kata Allah ni Maha Agung. Setengah orang baca ayat nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu banyaknya Allah. Jangan kata gitu. Nahnu ni katakan lugah bahasa saja. Tapi nak kata Allah tu tetap satulah. Para ulama kata nahnu menunjukkan Allah ni mentadbir para malaikat yang hebat. Sebab tu dia kata nahnu. Dia mewakili orang katakan kerajaan hebat. Allah tu sebagai Tuhan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan Islam dalam diri kamu. Sebab tu kalau kita tengok kurang Islam ni ada tak? Tak ada. Dia kait rapat dengan benda pertama saya akan sebutkan. Islam yang disebutkan di antara keistimewaan Islam, Tuan Guru ni kata Islam ni al-Islam Rabbani. Islam itu bersifat Rabbani. Apa makna Rabbani? Tanzilul min Rabbil Alamin. Datang daripada Allah, Islam. Islam datang daripada Allah. Islam tak datang daripada manusia. Adapun kalau agama lain datang daripada manusia. Agama Buddha datang daripada manusia. Siddhartha Gautama Buddha, seorang tokoh yang diagung-agungkan, dan dia antara yang dicanang-canangkan sebagai pencipta kepada agama Buddha. Daripada Buddha lahirlah pula agama Confucianism. Daripada Hindu lahir agama Jaina. Ini agama yang dibuat daripada manusia. Manusia tak layak buat agama, tuan. Manusia hanya mampu mubasyir, boleh beri basyar, menyampaikan saja. Nabi tak buat agama. Nabi menyampaikan Islam. Balighu anni walau ayah wa an hadatsu an bani Israil wa man kazzaba alayya muta'ammidan. Nabi kata sampaikan daripada walaupun satu ayat. Katanya Nabi menyampaikan. Nabi tak bina agama. Yang bina agama Allah Ta'ala. Islam bukan manusia bina. Islam Allah bina. Bila Allah bina, ada tak yang tak sempurna? Tak ada. Sebab kesempurnaan Allah tu dibuktikan dengan kesempurnaan manusia, kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah, kalau kita balik Islam tuan-tuan, hebatnya kita. Sebab itulah bila bila Hasan Al-Nadwi sebut, kita tengok hancurnya agama, hancurnya dunia ni sebab tak balik pada Islam, dia kata. Kerosakan sana, kerosakan sini, dia kata. Keistimewaan yang paling utama Rabbani yang dari sumber dan matlamatnya. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah, dia kata. Sebab itulah Al-Iman Santoso, dia kata bila disebut tentang terma Rabbani, tak apa makna terma Rabbani. Terma Rabbani bermaksud Rabbani ini kita mengabdikan diri pada Allah 100%. Dan kita meyakini Allah itu Tuhan. Datang ke masjid tak ada gaji tuan-tuan, sebab kita cinta Allah.
kita cintakan Islam. Itulah Islam ajar pada kita. Mengabdikan diri dengan penuh ikhlas. Wa qala innani minal muslimin. Berkatalah kami daripada orang-orang Islam. Allah Ta'ala kata dalam Quran surah Al-Fussilat. Dari seluruh sumbernya, sumber daripada Allah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Ramadan akan datang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. 4 Allah Ta'ala bagi. Bayyinah, huda, furqan. Huda, furqan, bayyinat. Yang mana Allah Ta'ala memberi sifat kepada kalam Allah ni hebat. Huda beri tunjuk, bayyinah membezakan antara satu, memberi cerah pada manusia supaya tak sesat. Furqan memberi beza antara hak dan batil. Tapi kalau kita tak ambil Quran, dia rosak sama sini. Kan? Kita bolehlah menilawakan Quran, maksudnya kita tilawah Quran, tak salah benda tu. Tapi kita mesti buktikan dengan tertegaknya Quran di muka bumi Allah, baru kita akan nampak Islam tu tidak sekadar di kitab. Itu yang kita nak. Yang lain-lain tu boleh juga, tak ada masalah. Yang utama sekali iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Ibnu Khaldun sebut bina agama ni di dunia ni dan mentadbir dunia ni dengan agama Allah Ta'ala. Selesai masalah. Yang ada masalah banyak ni sebab tak ambil Islam sebagai Rabbani. Dan Imam Santoso sebut Rabbani itu yang tidak menyembah Allah dengan segala menyembah Allah Ta'ala. Maksudnya tak ada tajarrud, maksudnya tidak ada isma lain, tidak ada pemikiran lain. Betul-betul menyerahkan diri pada Allah. Itulah Rabbani. Itulah Islam. Dia ajar umatnya sembah Allah tanpa ada ganjaran. Adalah ganjaran RM27, tapi bukan sekarang. Sembahyang jemaah. Kalau sekarang, Allah masjid tuan-tuan. Sebab apa nak RM27? Di situlah diajar kita beriman kepada perkara gaib. Perkara gaib, perkara-perkara yang tak nampak. Rabbani. Dan Islam bersifat Rabbani, Islam datang daripada Allah. Jadi layakkah kita ni mempertikaikan Islam? Tak layak tuan-tuan. Sebab kita bukan, memang kita tak layak lah. Kita hamba. Ada setengah orang yang kata Islam ni tak ikut zaman. Hukumnya tak ikut zaman. Ini semua boleh menghancurkan akidah tuan-tuan. Orang macam ni kena terbiar balik imannya. Biar hebat macam mana pun. Doktor ke bahasa apa semua. Kalau pemikirannya macam tu, berapa ramai doktor yang disesatkan dengan pemikiran dia sendiri. Golongan-golongan orang talis, Taha Husin, Irsyad Manji, ini semua ni mentafsir kalam yang kepala otak air. Semua kasar tu tanya. Macam mana? Bagi sedar sikit kita ni. Bila ada tafsir ikut agama sendiri, sifat Rabbani itu hilang. Sebab Islam dia mesti ditafsir dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahai Nabi, yang bagi kamu ni wahyu, bukan nafsu. Jadi kita ni nak tafsir agama ni biar dengan wahyu. Tak tahu, uji pada ulama. Baru kita akan nampak rabbah ni Islam. Macam Dr. Kasim yang telah tangkap ni kan, yang anti hadis. Dia kata apa? Azab kubur ni tak ada. Contoh aurat wanita ni tak wajib tutup. Ini semua pemikiran yang didasarkan dengan nafsu. Dia hebat doktor tuan-tuan. Tak capek nak ambil doktor ni Allah. Doktor sendiri boleh lah tunjuk sendiri tu. Ni tak tunjuk sendiri. Doktor daripada institusi. Tapi doktor-doktor pun kalau ilmunya tak dipimpin dengan sumber Islam, rosak tuan-tuan. Hatta dalam industri Al-Azhar pun ada yang nyeleweng. Dia doktor, dia ulama. Tapi tak tahu kenapa, mungkin selai sikit lah. Ini zaman Muhammad Al-Ghazali, Syekh Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali tu belakang lagi tu, kemudian lagi belakang lagi ni Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama daripada Mesir. Dia pun tafsir ayat Allah ni ikut pemikiran ni. Hebat sangat macam Nabi baru lah katakan. Akhirnya dia ditempelak oleh Syekh Ghazali. Benda ni menyesatkan, tak betul, rosak akidah umat. Jadi kita begitu juga lah. Lepas tu tafsir Allah Ta'ala, tafsir Quran ni dengan wahyu Allah. Dari sumbernya, sumber Islam, Quran, wahyu Allah.
hadis Nabi. Fa inna khairal huda wa syarrul muhdatsatuha. Fa inna khairal huda huda Muhammad. Khairul kalam kitabullah. Khairul huda huda Muhammad. Hadis Quran Nabi sebut dalam hadis dalam kitab Ahmad. Jadi kalau kita tak ambil sumber ni, kita tak akan nampak Islam yang Rabbani. Faham tak maksud saya? Sebab sumbernya kita nampak benda lain. Tuan-tuan, kita dekat dengan Islam, tapi kita tak ambil sumber Islam. Kita akan interpretasi suasana Islam, suasana ni, agama ni dengan kepala minda gitu. Saya rasa hukumnya ni haram kot. Dia boleh rasa-rasa gitu. Macam halal tadi, lantas ya lah. Nampak tuan-tuan? Dia tak balik pada Islam, dia tak balik pada sumber. Masdar yang utama Quran. Fa innahu may ya'ishu minkum ba'di. Fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'adu 'alayya bin nawajiz. Nabi sebut dalam kitab Sunan Tirmizi, hadis hasan sahih. Ada kita kalau kamu benda pelik-pelik orang nampak dunia ni, balik pada Quran. Itu sumbernya kadang-kadang katakan. Bila kita tak balik pada sumber, kita akan nampak